Hai guys, baru ni aku dapat laporan tahunan daripada ASNB. Dan bila aku tengok-tengok balik, since return dia 5.5% last year, aku terfikir kalau kita beli sendiri ke ataupun kita melabur through ASNB lagi untung. So itu soalan yang kita nak kupas hari ni. Dan for those of you yang tak sempat nak tengok, jawapan secara ringkasnya adalah ASNB lebih untung. Kalau nak tahu apa dia orang beli, jom kita teruskan. Kenapa benda ni menjadi persoalan? Sebab imagine kalau satu-satu company tu dia bagi kat orang lain dividen sebanyak 5.5%, mesti dia ada buat lebih. Dan duit lebihan tu dia akan guna untuk bayar gaji fund manager dia, analyst, bayar sewa, bayar kenduri dan sebagainya. So in a sense, kalau kita beli sendiri di mana keuntungan tu semua adalah kita punya, mesti lagi untung kan? Well, nampaknya tak. Kejap lagi kita akan go through 4 sumber pendapatan daripada ASB. Sebelum tu kita akan buat simulation macam mana kalau kita ada 10,000 dan kita invest dalam stock market dengan apa company yang ASB beli, adakah kita akan dapat return yang sama ataupun lebih kurang. Jom kita mula. Untuk simulation ni kita akan guna 4 assumption. First kali kita akan invest banyak 10,000. Second, price yang kita guna adalah price 1.6 masa aku buat research hari tu. Third, tak ada brokerage fee. Dan akhir sekali, dividen yang kita guna adalah dividen tahun 2019. Tahun lepas punya dividen. Dalam laporan ASB, dia ada bagi 20 pegangan terbesar ASB. Dan kita akan go through setiap satu. Pertama sekali, Maybank, CIMB, Sapura, Tenaga Nasional, Petronas Chemical, Sime Darby, DG, Petronas Gas, Maxis Berhad, MISC, UMW, Sime Darby, Axiata, Kuala Lumpur Kepong Berhad, IOI Corporation Berhad, SP Setia Berhad, IHH Healthcare, Telekom Malaysia, Sime Darby dan Belesto Energy. Dalam banyak-banyak company ni, dua adalah pegangan yang ekstra besar dalam ASNB. First kali, Maybank. Second, Sime Darby Plantation. Maybank dia pegang sebanyak 20% daripada seluruh portfolio dia. Dan Sime Darby dia pegang sebanyak 10% daripada seluruh portfolio ASNB. Kalau korang nak tengok Excel sheet, aku akan cuba linkkan kat bawah. Boleh download. Dan do what you want lah. Baik, result dia adalah kalau kita buat sendiri, kita akan dapat RM440. Dan kalau kita letak dalam ASNB, kita akan dapat RM550. Jadi persoalan kat sini, kenapa ASNB dapat lagi banyak daripada kita buat sendiri? Doesn't make too much sense kan? Jawapannya kita boleh dapat daripada 4 sumber utama ASNB. Pertama sekali adalah pendapatan daripada deposit instrumen kewangan, pendapatan dividen, keuntungan ternyata bersih daripada jualan pelaburan dan kerugian bersih kadar tukaran asing. Forex dia rugi yuk. Apa yang kita missing kat sini adalah keuntungan ternyata bersih daripada jualan pelaburan. Apa yang kita kira tadi adalah keuntungan atas dividen sahaja. Bila kita beli satu-satu aset macam stocks, satu-satu aset macam rumah, dia ada capital gain. Apa tu capital gain? Capital gain ni bila nilai benda yang kita beli tu sendiri bertambah. Katalah buku ni, katalah kalau buku ni ada capital gain. Kita beli hari ni 10 sen. Tahun depan dia naik 20 sen. Itu adalah capital gain. Di dalam ASNB, capital gain tu adalah hak sepenuhnya pihak ASNB. Nilai pelaburan kita hanya maintain pada nilai RM1 dan tak akan berubah. Tapi kalau kita invest dalam stock market sendiri, contohnya kita beli CIMB, contohnya kita beli BIMB pada tahun 2010, pada masa itu harga dia adalah RM1 untuk satu share. Fast forward pada tahun 2020, sekarang nilai satu share itu adalah RM3. Jadi bermakna kat sini, kalau pada tahun 2010 kita invest banyak RM10,000 untuk BIMB, pada tahun 2020 nilai RM10,000 kita tu akan bertukar kepada RM30,000. Dan pada setiap tahun yang diumumkan dividen, kita pun dapat dividen juga. Jadi bukan atas dividen saja keuntungan kita, kita akan dapat keuntungan atas capital gain tu sendiri. Daripada RM10,000 tadi jadi RM30,000. Ini adalah kadar pertumbuhan company yang baik. Baik, main takeaway dekat sini adalah kalau belum max out ASNB, tak kira lah via loan ataupun via cash, boleh max out ASNB dulu sebab itu lagi selamat untuk pelabur-pelabur baru. Then baru boleh consider untuk beli stok sendiri. Dalam bank tu make sure ada emergency account, yang lain semua invest. Masukkan dalam stock market, masukkan dalam properties kalau reti. Baik, komen kat bawah apa yang korang rasa nak beli. Sebelum aku habiskan video ni, some of the company yang ASB beli adalah tak syariah compliant.
dan aku akan state dalam Excel yang aku akan sharekan dekat bawah nanti. So itu saja untuk hari ni. Like kalau bermanfaat, share dengan kawan-kawan yang mana mungkin perlukan idea untuk invest, subscribe dan jumpa lagi minggu depan.